Bismillah, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali yang dihormati YDP Ustaz Mujahid bin Zakwan, seterusnya Raisah Ustazah Siti Anisa binti Ngah Elias Khairul Anwar dan seluruh barisan kepimpinan AJKT Berkesam sesi 2021-2022 dan seluruh penonton ataupun pendengar lah untuk kelas fiqh sirah kita pada hari ini. Qala rabbi shrah li sadri, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka mengerti perkataanku. Radina billahi rabba, bil islami dina, Muhammadin nabiyyan wa rasula. Okay, insyaAllah kita akan sambunglah untuk kelas tafakuh fiqh sirah yang dikarang oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Dan insyaAllah ni merupakan, dan habislah sedikit lagi lah, mungkin merupakan kelas kedua terakhir lah sebelum kelas terakhir untuk minggu hadapan insyaAllah. Jadi sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa sikit lah untuk mendapat keberkatan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, kami niat belajar dan mengajar, wa tazakkur wa tazkir, mengingat dan memperingatkan, wa naf'a wal intifa'a, memberi manfaat dan mencari manfaat, wal ifadah wal istifadah, memberi faedah dan mencari faedah, wal hassu 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya, wa du'a ilal huda wa dilala 'alal khair, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan, ibtigha'i wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi, dengan ikhlas dan mengharapkan redha Allah, kedekatan dengannya serta pahala daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah kita akan sambung kita punya pertemuan untuk hari ini. Boleh sama-sama, kalau yang ada kitab boleh sama-sama buka kitab. Okay, kita akan sambung lagilah beberapa tajuk, yang mana tajuk-tajuk ni sebenarnya tajuk ataupun sirah yang penting lah untuk kita tahu ataupun untuk kita refresh balik. Sebelum kita masuk kepada tajuk utama kita, iaitu Haji Wada', minggu lepas kita tak sempat masuk berkaitan dengan keislaman Adi bin Hatim dan juga utusan-utusan yang Allah hantar untuk mengajarkan Islam kepada umat Islam selain di Madinah. Okey, jadi boleh buka muka surat 337. Okey, muka surat 337 berkaitan dengan khabar Islam Adi bin Hatim, itu tentang keislaman Adi bin Hatim. Kana Adi bin Hatim Nasraniyan. Adi ibn Hatim ni adalah berbahasa Nasrani. Wa huwa ibnu Hatim al-Jawad al-mashhur, wa kana amaran syarifan fi qaumihi, wa kana ya'khudhu min qaumihi al-mirba'. Falamma sumi'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Adi ibn Hatim ni dia adalah Nasrani dan samalah dengan ayahnya, dan mereka ni maksudnya ahli keluarga Adi ibn Hatim ni ataupun Ibnu Al-Hatim ni merupakan orang besar lah, merupakan orang besar dalam kaumnya, iaitu Bani At-Ta'iyan, dan merupakan maksudnya ketua lah, ketua bagi kaumnya. Dan mereka ni, ahli keluarga mereka, dia mengambil daripada rakyatnya, iaitu Al-Mirba'. Mirba' ni apa? Mengambil 1/4 daripada hasil dari rakyat, hasil, contohnya hasil daripada rakyat kan, dia akan ambil setiap rakyat tu 1/4 hasil. Itu yang diamalkan oleh keluarga mereka lah. Okey. Jadi qala Adi faqarahtu makani hunaka ashaddu min karahati lahu ay li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فكنت لو أتيته فإن كان ملكا أو كاذبا لم يخف علي وإن كان صادقا اتبعته. Okey. Jadi Adi bin Hatim ni adalah salah seorang musuh Islam lah, maksudnya orang yang sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dia pernah kata antara orang yang ataupun bangsa Arab yang paling aku benci dalam hidup aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang dia kata. Lepas tu dia kata, kalaulah aku berjumpa dengan Rasulullah dan aku tahu dia ni orang yang berdusta,
maka aku tidak akan mengikutinya. Tapi lepas tu dia kata lagi, wa in kana sadiqan ittabi'tahu. Tapi dia kata kalaulah Rasulullah ni adalah orang yang sadiq, iaitu orang yang benar, aku akan mengikutinya kan. Nak katanya sebenarnya Allah sebenarnya campak lah dalam hati Adi bin Hatim ni rasa nak kepada Islam tu, nak kepada hidayah tu kan. Sebab dia adalah orang Nasrani kan. Sebenarnya dah tahu berkaitan dengan Islam tu sendiri. Cuma biasalah orang ahli kitab ni, mereka tahu apa yang dibawa ataupun apa yang disampaikan oleh Nabi-Nabi tu adalah perkara yang benar, tapi nak seleminkan benda tu ikut suka hati mereka kan. Tapi kalau dalam sirah ni nak katanya Adi ni macam mana cara keislaman ataupun sirah Islam yang Adi ni sebenarnya satu benda yang baik untuk umat Islam. Sebab bila ketua, maksudnya Adi ni kan adalah seorang ketua kan, bila ketua masuk Islam, nanti rakyat-rakyat di bawahnya akan sama masuk Islam kan. Okay, nanti kita tengoklah macam mana cara Rasulullah ni bermuamalat dengan Adi bin Hatim. Maksudnya sangat indahnya akhlak Rasulullah sehingga kan Adi ni masuk Islam disebabkan akhlak Rasulullah. Okay. Seterusnya, fa kharajat hatta aqduma ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dakhala alaihi wa huwa fi masjidihi fa salamtu alaihi fa qala man rajul fa qultu Adi bin Hatim. Okey. Jadi Adi ni keluar ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Fa dakhala alaihi wa huwa fi masjidihi. Bila dia sampai kat Madinah, Adi ni pergi ke masjid Rasulullah SAW sebab biasa Rasulullah akan duduk dekat dalam masjid. Fasalamtu alaihi, mengucapkan salam sejahtera ke atas Rasulullah. Dan Rasulullah berpaling lah kan bila ada orang maksudnya menyapa Rasulullah kan. Dia Rasulullah tanya, siapa ni? Siapakah anda? Contohlah kan. Siapakah saudara? Okay, faham. Jadi Adi kata apa? Aku adalah Adi bin Hatim. Okay. Bila Rasulullah dengar dia adalah Adi bin Hatim, seorang orang besar lah juga kan. Jadi Rasulullah faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terus bangun. Okay, bangun maksudnya menghormatilah tetamu yang datang kan. Fantalaqa bi ila baitihi. Rasulullah ni terus maksudnya pegang tangan Adi untuk mengajak Adi ni pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Fa wallahi innahu la'amid bi ilaihi ay qasid bi ila dar. Rasulullah ni mengajak Adi ke rumahnya. Jadi Adi ni macam agak takjub lah sebab kebiasaan pemerintah ataupun pembesar-pembesar ni jaranglah nak ajak orang pergi rumahan. Biasa kalau nak jumpa dekat pejabat je ataupun tempat-tempat khusus lah untuk jumpa dengan orang, dengan rakyat jelata macam tu. Tapi Rasulullah ni ajak Adi ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Iz laqaituhu imra'ah dha'ifah kabirah. Bila mana dalam perjalanan Rasulullah dan juga Adi ni nak ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka ni berjumpa dengan seorang wanita tua yang sangat dhaif lah, maksudnya dah tua sangat lah macam tu. Fawaqaf laha tawilan. Rasulullah duduk lama dengan wanita tersebut. Takallamahu fi hajatiha. Bercakap, maksudnya wanita tu dia merintih ataupun bagi tahu kesusahan ataupun kesusahan hidup lah kepada Rasulullah. Dan Adi nampak maksudnya pemerintah, raja yang besar duduk lama dengan rakyat kan. Dia Adi kata apa dekat diri sendiri lah, maksud dia bermonolog kan. Fakuntu fi nafsi wallahi ma hadha bimulk. Jadi dia kata apa, wallahi kan, dia tak pernah pun tengok, maksudnya ini bukanlah raja, macam tu. Sebab kebiasaan raja-raja ni tak akan, jarang lah kalau kita tengok kan, raja-raja ni nak turun dekat rakyat. Biasa mungkinlah yang turun tu adalah pegawai-pegawainya. Tapi Rasulullah ni membawa ajaran Islam kan, macam mana akhlak Rasulullah, keduanya Rasulullah ni tunjuk kepada umat Islam. Sebab itulah kebanyakan orang Islam yang memeluk Islam ni disebabkan tengok kepada akhlak dan juga sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kan. Okey. So, Adi pun takjub. Okey, duduk dah lama. Lepas tu dah selesai. Bila dah selesai, summa madhabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dah selesai dengan wanita tersebut, mereka meneruskan perjalanan lah sehinggalah sampai ke rumah baginda. Hatta idza dakhala bi baitihi, sehinggalah mereka berdua masuk ke dalam rumah. Tanawala bisadah min adami mahshuwah lifan faqadhafaha ilayya faqala ijlis ala hadhihi kuntu bal anta fajlis alaiha. Okey. Bila mana dah sampai dekat rumah Rasulullah, biasa Rasulullah ni kalau dekat rumah baginda ada satu bantal lah. Kalau kita ada sofa ni, tak ada sofa. Zaman Rasulullah ni ada bantal. Okey, ada bantal yang mana bantal ni yang sentiasa Rasulullah duduk lah untuk jadi alas duduk kan, untuk baginda. Jadi bantal tersebut dihulurkan kepada Adi untuk Adi duduk kan. Rasulullah kata ijlis ala hazihi, duduk atas bantal ni. Jadi Adi tu macam
Dia kata, dia balas dekat Rasulullah, bukan aku sepatutnya duduk, engkau sepatutnya duduk. Tapi Rasulullah balas, faqala bal anta, tak duduk. Rasulullah memuliakan tetamu baginda lah kan. Kemudian Adi ni dah, bila Rasulullah minta duduk, lepas tu Adi pun duduk. Wajalasa Rasul, dan Rasulullah ni duduk di atas, duduk dekat bawah je lah, dekat tanah kan, terus tak ada bantal. Dan kali kedua Adi ta'ajub dengan Rasulullah, dia kata, bermonolog juga, fakuntu fi nafsi wallahi ma hadza bi amri mulk, tak pernah aku melihat raja seperti ini. Inilah start perbualan Rasulullah dan juga Adi. Kita tengok kan, nanti kita tengok, perhatikan macam mana cara Rasulullah ni nak ajak ataupun nak dakwah seseorang tu kepada Islam. Summa qala Adi bin Hatim hal ta'allama man ilahi siwa Allah. Rasulullah tanya Adi, wahai Adi, adakah kau tahu Tuhan selain Allah kan? Lepas tu dia kata tak. Sebenarnya dia percayalah kepada Allah kan, sebab dia ada merupakan ahli kita kan. Summa qala hal ta'allama syai'an akbar min Allah. Adakah engkau tahu sesuatu yang lagi besar daripada Allah? Adi kata qultu la, tidak. Qala alam takun rakusiyan ay qaumul lahum dinun bainan nasara was-saibah. Dan engkau tahu, dan engkau telah membuat keperbandingan antara agama-agama, iaitu agama Nasrani dan Saibah. Lepas tu Adi kata bala ya. Qala awalam takun tasiru fi qaumika bil mirba'. Surah tanya lagi, adakah engkau ni mengambil daripada kaum engkau ni mirba' yang tadi yang macam Ana terangkan, 1/4 hasil lah, 1/4 hasil daripada hasil lah, daripada pendapatan. Maksudnya dia ambil daripada kaumnya. Lepas tu dia kata dia buat benda tu. Qala fa inna dhalika lam yakun yahillu fi dinik. Qultu ajal wallahi. Rasulullah kata perkara tu tak boleh, maksudnya tak halal untuk buat benda tu dekat rakyat. Kiranya dia ambil hak rakyat lah kan. Lepas tu dia kata dia tahu je benda tu. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata lagi kan, la'allaka ya Adi, wahai Adi, innama yamna'uka min dukhuli fi hadha ad-din ma tara min hajati ahlihi. Adakah perkara yang menghalang kau untuk masuk kepada agama ini, iaitu agama Islam, disebabkan kau melihat ahli ataupun orang Islam ni dalam keadaan miskin, maksudnya memerlukan hajat kepada sesuatu. Fa wallahi la yushakunna al-mal an yufidu fihim hatta la yujad man ya'khuzahu. Rasulullah berkata, wallahi suatu hari nanti engkau akan tengok suatu hari nanti, pada zaman nanti, dia akan berlaku pada zaman Saidina Umar bin Abdul Aziz kan, yang mana umat Islam ni cukup, sampaikan bila nak bagi zakat tak tahu nak bagi kat siapa, sebab semua dalam keadaan yang cukup. Sebab zakat akan diberikan kepada orang yang memerlukan, orang fakir dan miskin. Tapi nak kata pada zaman tu, maksudnya umat Islam ni dalam keadaan yang cukup, semua ada, macam tu. Lepas tu kemudian Rasulullah kata lagi, itu yang pertama. Yang kedua, wala'allaka innama yamna'uka min dukhuli fihi ma tara min kasrati aduwihim wa qillati adadihim. Rasulullah tanya, ataupun barangkali perkara yang menghalang kau untuk masuk Islam ni, adakah disebabkan kau melihat musuh Islam ni sangat ramai tapi ahli ataupun umat Islam ni sangat sedikit. Lepas tu Rasulullah kata, fa wallahi la yushakunna an tasma' bil mar'ah takhruj min al-qadisiyah ala ba'iruha hatta tazuru hadzal bait la takhaf. Suatu hari nanti kau akan melihat seorang wanita ni daripada Al-Qadisiyah kan, berhijrah daripada Qadisiyah, menaiki unta dia, menaiki untanya dan menziarahi Baitullahil Haram tanpa rasa takut pun. Kalau zaman Rasulullah pada masa tu, orang akan takut untuk kalau nak berhijrah ke, sebab nanti akan berlaku perombakan kan. Tapi nanti ada suatu zaman sampai maksudnya perempuan pun kalau nak keluar tak rasa takut pun, sebab maksudnya berlakunya keamanan kan dalam pada masa tersebut nanti. Lepas tu yang ketiga, wala'allaka innama yamna'uka min dukhuli fihi annaka tara anal muluk wal sultan fi ghairihim. Dan adakah barangkali penghalang kau untuk memasuki Islam ni, adakah sebab kau tengok raja-raja ni bukan daripada kalangan orang Islam. Wa imallahu la yushakun an tasma' bil qusur. Nanti kau akan lihat ataupun kau akan dengar bahawa istana putih daripada bumi Babil akan dibuka. Akan berlaku, maksudnya umat Islam akan merampas ataupun membuka kota tersebut kan. Qala fa aslamtu.
Kemudian Adi kata, maka aku pun masuk Islam. Dan dia kata lepas peristiwa ni, Adi ni sempatlah tengok dua perkara besar yang berlaku. Cuma Adi tak sempat tak sempat sampai zaman Saidina zaman Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Kiranya 3 nubuat ni, 2 nubuat yang dapat Adi lihat. Dan masa ni Adi memeluk Islam lah. Itulah antara sikitlah kisah ataupun sirah macam mana Adi ni memeluk Islam. Disebabkan cara Rasulullah ni mengajak kepada Islam dan juga perbualan antara Rasulullah dan juga Adi tu juga kan. Kalau kita simpul kat sini, ada 3 lah perkara yang Rasulullah bagi tahu berkaitan dengan umat Islam. Pada zaman tersebut, Adi ni dia macam, ataupun kebanyakan orang bukan Islam ni akan takut sebab tengok umat Islam ni dalam kalangan orang yang miskin, dalam kalangan hamba. Macam mana Islam ni akan berkembang suatu hari nanti kan. Dan Rasulullah bagi jaminan suatu hari nanti akan ada ni satu zaman yang umat Islam ni semua ni dalam keadaan yang cukup. Dan yang kedua, Rasulullah kata memang pada masa tu umat Islam dalam keadaan yang sedikit, tak ramai, musuh tu sangat ramai. Tapi lepas pada tu ramai lagi orang-orang yang masuk agama Islam. Dan yang ketiga berkaitan dengan pemerintahan Islam. Dan kalau kita tengok macam mana Islam bila selepas kewafatan Rasulullah, lepas tu zaman Khulafa Ar-Rasyidin dan seterusnya, macam mana Islam ni boleh menakluk 2/3 dunia kan. Nak kata hebatnya lah, hebat zaman kebangkitan Islam. Tapi berlakulah juga zaman kejatuhan Khalifah. Itu berkaitan dengan kisah Islam yang Adi. Seterusnya kita akan pergi, ini pengajaran. Nanti bolehlah tengok sini pengajaran. Muka surat 341 berkaitan dengan bu'usu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nas lita'lamihum mabadi'ul Islam. Orang utusan Rasulullah yang diutuskan untuk mengajarkan umat Islam yang bukan duduk di Madinah berkaitan dengan Islam. Kalau pendengar pertama ni, secara kesimpulan ni kata ramai selepas berlaku Fathu Mekah, ramai orang yang bukan Islam daripada seluruh pelosok Jazirah Arab lah kebanyakannya kan, datang bertemu Rasulullah SAW. Boleh dikatakan delegasi ataupun kumpulan-kumpulan yang datang tu lebih daripada 70 kumpulan yang datang minta penerangan Rasulullah berkaitan dengan Islam, dan akhirnya mereka memeluk Islam. Ada yang datang secara bersendirian, ada yang datang secara berkumpulan. Kalau tengok adalah banyak sirah kan, kalau baca dalam buku. Kalau sebelum ni ceritakan satu je berkaitan dengan Taif tu kan, macam mana penduduk Saqif memeluk Islam. Sebenarnya masih ramai lagi lah, 70 lebih kumpulan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka datang memeluk Islam dan mereka kembali ke kampung halaman mereka, jadi Rasulullah ni takkanlah tinggalkan mereka sekadar Islam ni macam tu je, tak diberi kefahaman seterusnya. Jadi dengan tu Rasulullah mengutuskan beberapa orang sahabat untuk ke negeri-negeri yang mana umat ni telah memeluk Islam. Jadi kita tengok perenggan yang kedua. Fa'arsala sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Al-Walid ila Najran. Rasulullah menghantar Khalid Al-Walid ke Najran liyad'u man hunaka ila Islam. Untuk mengajak mereka kepada Islam. Seterusnya kama arsala Ali Rasulullah hantar kat mana? Ke Yaman. Ila Yaman. Kemudian pendengar seterusnya, wa arsala Abu Musa Al-Ash'ari wa Mu'az bin Jabal ila Yaman. Abu Musa Al-Ash'ari dengan Mu'az bin Jabal pun Rasulullah hantar ke Yaman, tapi dekat daerah lain lah. Rasulullah wasiatkan kepada mereka. Rasulullah wasiatkan apa? Yassara wa la tu'assara wa basyara wa la tanaffara wa tatawa'a. Sampaikanlah kepada mereka umat Islam, maksudnya umat Islam di sana, tapi jangan memberatkan mereka. Sampaikan perkara-perkara yang maksudnya mereka boleh terima lah. Bila orang masuk Islam ni, kita tak boleh memberatkan mereka. Ajar sikit-sikit kan. Kemudian Rasulullah kata kepada Mu'az, Rasulullah kata, wa qala li Mu'az innaka sata'ti qauman min ahli alkitab. Kemudian Rasulullah berkata kepada Mu'az kan, engkau akan berjumpa nanti dengan satu kaum iaitu ahli kitab. Fa iza ji'tahum fad'uhu ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bila mana mereka ni datang kepadamu, maka ajarkan mereka berkaitan dengan Islam, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah kan.
jika mereka taat, fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawat. Jika mereka taat, maksudnya ikut benda tu, ajar pula berkaitan dengan solat. Okey. Kemudian wa inhum ata'u lak bidzalik, jika mereka taat juga, maksudnya mereka buat solat tu, ajar mereka berkaitan dengan sedekah. Orang yang kaya ni perlu memberi sedekah kepada orang yang miskin ataupun orang yang memerlukan. Dan muliakanlah mereka dan juga harta mereka. Wattaqu da'watul mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, dan beritahu kepada orang-orang yang dizalimi bahawa doa mereka itu tiada hijab. Macam tu. Itu pesanan yang Rasulullah bagi kepada sahabat Muaz lah. Muaz. Okay, seterusnya, wa fi musnad Imam Ahmad annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja ma'a Muaz ila zahir Madinah. Okay, dalam satu riwayat Imam Ahmad ni berkata Muaz ni telah keluarlah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pinggir Madinah, dan dalam perjalanan tu Rasulullah ni memberi wasiatlah kepada Muaz sebenarnya. Muaz tu dekat atas tunggangan dan Rasulullah ni berjalan dekat bawahan. Sambil berjalan Rasulullah berbual kan macam biasa. Rasulullah kata apa? Ni sedih sikit lah Rasulullah kata, ya Muaz, innaka asa alla talqani ba'da 'amin hadha wal'allaka an tamarra bimasjidi hadha wa qabri. Fabukiya Muaz li firaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Rasulullah kata kat Muaz, wahai Muaz, sesungguhnya aku tak tahulah aku akan jumpa lagi dengan kau ataupun tidak pada tahun ini, Rasulullah kata. Dan Rasulullah mengharapkan Muaz ni untuk sentiasa menziarahi masjid baginda dan juga kubur baginda. Jadi Muaz tahulah, maksudnya kira tu salah satu petunjuk lah sebenarnya, waktu kewafatan Rasulullah tu semakin hampir. Okay. Wala basa Muaz filaman, tapi selepas kewafatan baginda SAW, Muaz ni tinggal di Yaman. Okay, itu beberapa orang sahabat lah. Sebenarnya ramai lagi para sahabat yang Rasulullah utuskan ke daerah-daerah lain untuk ajar berkaitan dengan Islam. Dan ini antara yang disebutkanlah oleh penulis, oleh Syekh Ramadan Al-Buti sendiri. Ada 4 orang. Khalid ke Najran, Khalid Al-Walid ke Najran, Sayyidina Ali ke Yaman, Abu Musa Al-Sy'ari dan juga Muaz Rasulullah hantar ke Yaman juga, tapi ke daerah lain. Okey. Kemudian kita akan masuk tajuk kita, iaitu berkaitan dengan haji wada' dan khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Okey, haji wada'. Muka surat 343. Ruwiya al-Imam Muslim bisanadihi an Jabir radhiyallahu anhu qala makasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-Munawwarah 9 sinina lam yahujju thumma azzana fil nas fil 'ashirah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haja. Okey, diriwayatkan daripada Imam Muslim yang disanadkan oleh daripada Jabir lah. Dia kata Rasulullah ni tinggal di Madinah al-Munawwarah ni selama 9 tahun, dan 9 tahun tu Rasul tak pernah buat haji. Sebab dihalang, maksudnya orang musyrikin halang, tak bagi masuk Mekah. Okey, yang kedua, bila dah lepas Fatuh Mekah tu ramai sangat orang Islam ataupun orang bukan Islam yang datang, rombongan-rombongan yang datang kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ni tak sempat buat haji. Okey. Tapi tahun ke-10 ni Rasulullah memberitahu ataupun memanggillah umat Islam yang lain untuk membuat haji. Okey. Jadi ramailah orang Islam yang datang ke Madinah, sehingga kan ada dalam satu kitab sirah kata sehingga kan di kawasan Madinah tu dipasang khemah-khemah untuk orang-orang Islam yang sekitar Madinah datang duduk di Madinah. Maksudnya bergerak sekali dengan Rasulullah bila nak buat haji, untuk haji wada' ni. Dan jumlah mereka sangat ramailah. Sebab mereka nak tengok sendiri secara depan-depan macam mana praktikal Rasulullah ni buat haji. Sebab ini adalah haji kali pertama. Kali kedua ini, kalau dalam riwayat banyak, ada yang kata Rasulullah dah pernah buat haji, ada yang kata belum kan. Cuma riwayat yang paling asahnya kata ini adalah haji pertama dan terakhir Rasulullah SAW. Jadi umat Islam ni ambil peluang ni lah untuk sama-sama melakukan ataupun menunaikan ibadah haji, rukun iman, rukun Islam yang ke-5. Okey.
perenggan seterusnya, wa kharaja sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah li khamsin layalin baqin min Zulqa'dah. Jadi Rasulullah keluar bersama dengan umat Islam yang lain pada malam kelima, pada malam yang terakhir baki daripada 5 Zulqa'dah, 5 malam terakhir Zulqa'dah. قال جابر فلما استوت به ناقته في البيداء نظرت إلى مد بصري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من راكب وماشى. Jadi ni cuma gambaran sikit lah. Kan Rasulullah keluar pada malam yang kelima terakhir Zulqa'dah kan. Time tu umat Islam sekitar 100,000 orang umat Islam. 100,000 orang. Dan Rasulullah ni dalam perjalanan Rasulullah duduk dekat tengah-tengah. Maksudnya dekat depan, belakang, kiri dan kanan Rasulullah ni semua para haji yang lain lah, umat Islam yang lain yang ingin menunaikan haji bersama Rasulullah. Jadi mereka ni berjalan ataupun bermusafir bersama dengan Rasulullah SAW. واختلف الرواة فأهل المدينة يروون أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا ويروي غيرهم أنه قيران مع حجته عمرة وروي بعضهم أنه دخل مكة متمتعا بعمرة ثم أضاف إليه حجة. Ikhtilaf ulama kan Rasulullah ni buat haji apa. Sebab haji ni ada 3 cara. Ada haji ifrad, qiran dengan tamattu'. Ada ulama yang kata Rasulullah ni buat haji ifrad, iaitu buat haji semata-mata. Tapi ada juga riwayat yang kata Rasulullah ni buat haji qiran, iaitu buat haji dalam umrah. Dan ada yang kata Rasulullah ni buat haji tamattu', iaitu buat umrah dulu, lepas tu baru buat haji. Itu jadi khilaf ulama lah. ودخل مكة من أعلاها من طريق كذا حتى انتهى إلى باب بني شيبة فلما رأى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابته. Bila mana Rasulullah dan umat Islam ni dah hampir sampai ke Mekah, dan time tu Rasulullah masuk melalui pintu Bani Syaibah. Banyak pintu. Dia Rasulullah masuk melalui pintu Bani Syaibah. Dan bila mana Rasulullah nampak Al-Bait, iaitu Kaabah, Rasulullah sebut apa? Rasulullah baca doa kan, Allahumma zid hadzal bait. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepada Kaabah ini kemuliaan, ta'ziman, kebesaran, takriman, wa muhabatan, kebesaran dan juga kehebatan. Begitu juga orang-orang yang menunaikan haji bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian bila dah sampai dekat Mekah, dah sampai dekat Baitullahil Haram kan, Rasulullah pun menyampaikan khutbah. Wa luqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil Arafah khutbah jami'ah fi jumu'il muslimin. Pada hari Arafah, Rasulullah menyampaikan satu khutbah kepada seluruh umat Islam pada ketika itu, yang sama-sama menunaikan haji wada' bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah ni ada beberapa mesej penting yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian. Dan juga Rasulullah bagi tahulah, maksudnya hint tanda-tanda lah yang bahawa Rasulullah ni sebenarnya hampir tiba waktu kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam ucapan pun kita tahulah, nanti kita tengok sikit dalam ucapan khutbah baginda. Disebut kat sini Rasulullah sampaikan, Ayuhan nas, wahai manusia sekalian, isma'u qawli, dengarkanlah kata-kataku, fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da amin hadha bihadzal mawqif abadan. Aku tak tahulah sama ada aku akan berjumpa dengan kalian selepas tahun ini di tempat ini selama-lamanya. Ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi biladikum hadha. Wahai manusia, sesungguhnya darah kamu, harta kamu itu haram ke atas kamu seperti mana diharamkan pada hari ini di negara ini.
Okay. Ala wa inna kullu syai'un min amri jahiliyah. Rasulullah sebut perkara-perkara jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah tu adalah haram. Contoh pertumpahan darah kan. Dan antara pertumpahan darah pertama yang berlaku kepada Ibnu Rabi'ah Al-Haris. Dan Rasulullah kata juga riba jahiliyah tu riba al-jahiliyah maudhu'. Riba itu adalah perkara yang haram. Juga dinyatakan dalam Al-Quran kan. Dan wa awwalu riba adha'a riba al-Abbas. Orang pertama yang melakukan riba itu adalah Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Okey. Kemudian Rasulullah kata ingatkan berkaitan dengan syaitan kan. Ayuhan nas inna syaitan qad ya'isa man an ya'buda bi ardikum hadha abadan walakinahu in yuti'a fi ma siwa unzalika faqad radiya bihi mimma tuhakkiru min a'malikum. Rasulullah kata, wahai manusia, sungguhnya syaitan ni telah berputus asa. Maksudnya dah berputus asa kan, supaya dia disembah di bumi ini. Tapi kalau kita ni maksudnya mengikut ataupun ikut godaan syaitan, kita ikutlah godaan syaitan, maksudnya kita redha dengan perbuatan tersebut. Itu tidak sepatutnya. Fahziruhu ala dinikum. Maka berhati-hatilah dengan agama kalian, macam tu. Dan Rasulullah pesan juga berkaitan dengan wanita kan. Ittaqullahu fin nisa. Wahai wanita, bertakwalah kepada Allah kan. Fa innakum innama akhastumuhunna. Rasulullah pesan kepada kaum lelaki, sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai isteri-isteri kalian secara aman ni. Allah halalkan wanita atau isteri kamu kan setelah akad nikah bi kalimatillah, innalakum alaihunna haqqan wa lahunna alaikum haqqan. Sesungguhnya ke atas kamu ke atas dia adalah ada hak, dan begitulah sebaliknya kan. Dan lakum alaihunna alla yuti'na furushakum ahadan takruhunahu. Jika kamu merasakan, maksudnya rasa tak puas hati ataupun rasa tak puas hati dengan isteri kamu, maka pisahkanlah tempat tidur kamu. Tapi jika dia itu isteri kamu tetap berdegil, maka pukullah mereka, tapi tanpa mencederakan, ghairu mubarrih, tanpa mencederakan mereka, iaitu untuk mengajar mereka lah. Walahunna alaikum rizquhunna. Dan ke atas kamu, untuk isteri kamu itu perlu memberi nafkah kepada mereka dan memberi tempat tinggal yang baik untuk mereka. Dan Rasulullah pesan juga, fa'kilu ayyuhan nas qawli fa inni qad balawtu wa qad taraktu fikum man lan tadullu ba'dahu in a'tasimtum. Rasulullah kata apa? Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan kamu dua perkara yang jika kamu berpegang kepadanya, maka kamu tidak akan pernah sesat. Itu apa? Kitabullah wa sunnatur rasuli. Okey. Dan Rasulullah pesan juga yang seluruh Muslim ni adalah bersaudara antara satu sama lain. Jadi janganlah kita ni maksudnya mengkhianatilah antara saudara-saudara kita. Okay, itu antara pesanan Rasulullah lah dalam haji wada'. Dalam haji wada'. Antara mesej-mesej penting yang Rasulullah sampaikan kepada umat Islam lah. Bukan umat Islam pada ketika itu juga, pada ketika itu sahaja, tapi kepada seluruh umat Islam. Dan akhir sekali bila dah habis Rasulullah sebut, Rasulullah angkat tangan dan Rasulullah sebut Allahumma ashhad sebanyak 3 kali, iaitu ya Allah saksikanlah. Maksudnya Rasulullah telah sampaikanlah seluruh ajaran Islam tu kepada umat Islam. Dan ada juga riwayat yang menyebut turun ayat al-yawma akmaltu lakum, maksudnya telah disempurnakan agama kamu pada hari itu. Maksudnya Rasulullah telah sampaikanlah Islam secara sempurna pada hari itu. Dan sampai sekarang kita menerima ajaran Islam daripada, maksudnya generasi-generasi yang menyampaikan dakwah Rasulullah. Dan kita ni sebagai orang Islam sendiri, orang Islam yang dah man qala la ilaha illallah, siapa yang menyebut la ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah, fahuwa da'i, dia adalah seorang pendakwah. Jadi kalau siapa orang Islam dah mengucap 2 kalimah syahadah, dia merupakan seorang da'i yang perlu menyampaikan dakwah lah kepada umat Islam kan. Okay, jadi lepas haji wida' tu, summa lam yazillu nabi fi Arafah hatta ghuriba asy-syams. Rasulullah duduk dekat Arafah tu sampailah terbenamnya matahari. Wa hina idzin dafa'a biman ma'ahu ila Muzdalifah. Kemudian mereka ke Muzdalifah.
wa huwa yashiru bi yadihi al-yumna qailan ayyuhan nas as-sakina as-sakina. Sebab time tu kan ramai manusia, jadi macam nampak umat Islam pada ketika itu tergobor kapal lah. Jadi Rasulullah kata bertenang berjalan dengan tenang. Fasalla fil Muzdalifah, jadi mereka bersolat di Muzdalifah, solat maghrib dan juga isyak secara jamak takhir. Kemudian tidur di sana. Summa dafa'a qabla an tatalli'a asy-syams, kemudian Rasulullah dan juga para haji yang lain pergi ke Mina. Farumiya jamrah al-aqaba bisab'in hisiyya yukabbiru ma'a kullu hisatu minha summa sarafa ila al-minhar. Kemudian buatlah ibadah haji lain, pergi ke Mina, melontar jamrah di jamrah Aqabah sebanyak 7 kali. Okey. Dan akhir sekali Rasulullah buat tawaf. Kemudian dah habis selesai ibadah haji itu, Rasulullah dan juga para sahabat kembali ke Madinah. Okay. Itu antara praktikal ataupun cara haji Rasulullah SAW. Nanti kalau nak baca lebih lengkap, kena baca lah berkaitan macam mana kaifiat nak buat ataupun nak melakukan ibadah haji kan. Okay, itu antara sikitlah kisah ataupun sirah berkaitan dengan haji wada'. Kalau tengok sini dekat Ibar Wa'izat, kita tengok sikit lah bilangan haji ataupun berapakah haji yang Rasulullah pernah buat. Kalau kita tengok ada khilaf lah haji Rasulullah, kalau kita ada khilaf ulama'. Kata kat sini, ikhtalafa al-ulama, telah berkhilaf para ulama hal hajja Rasulullah ghayra hazil hujjah fil Islam. Adakah Rasulullah ni melakukan haji selain haji ni dalam Islam kan? Jadi ada yang kata, kalau daripada Tirmizi, Ibnu Majah kata Rasulullah ni pernah buat haji sebanyak 3 kali sebelum Rasulullah ni berhijrah ke Madinah. Maksudnya dah pernah buat haji, tapi time tu maksudnya orang-orang musyrikin masih ada pengamalan haji yang dimasukkan unsur-unsur jahiliah pun masih ada, dan berhala pun masih ada lah pada ketika itu. Lepas tu, wa minhum man ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yahujju kullu sanah qabla an yuhajir. Ada yang cakap Rasulullah ni menunaikan haji setiap tahun sebelum Rasulullah berhijrah. Wa ayyaman kana al-amru fa inna mimma la shakku fihi anna wujubul hajj inma syuri'a fil 'am al-'ashir min al-hijrah. Adapun pensyariatan kewajipan menunaikan haji bagi yang mampu adalah disyariatkan pada tahun ke-10 Hijrah. Falam yakun wajiban qabla dhalik. Sebelum tu tak menjadi satu kewajipan lah, tak turun lagi ayat untuk menunaikan haji ni. Walam yahuju an-nabi ba'daha ghayra hadhihi al-hujjah. Walidhalika kana yatluqu katsirun min as-sahaba ala hujjatul wada'. Hadhihi ismu hujjatul Islam atau hujjatul Rasulullah SAW. Tapi pendapat yang sahih kata ini adalah haji pertama Rasulullah lah. Mungkin diiktibar sebab diturunkan syariat untuk menunaikan haji pada tahun ke-10, dan Rasulullah terus menunaikan haji tersebut, dan kemudian lepas tahun tu Rasulullah wafat kan. Dan sahabat macam iktibarkanlah ini adalah haji perpisahan ataupun haji selamat tinggal, dan haji Rasulullah SAW. Okay. Okay, lepas tu makna kabilah hujjatul Rasulullah SAW, yang ni pengajaran berkaitan dengan haji ni lah. Ibadah haji ni adalah merupakan salah satu rukun Islam lah, rukun yang kelima. Dan kalau rukun ni kita kena berusaha untuk membuatnya, untuk melakukannya ataupun untuk melaksanakannya. Tapi ibadah haji ni dilakukan kepada orang-orang yang mampu. Adapun kita kena berusaha ataupun kumpulkan duit untuk melakukan ibadah haji ni. Kalau berusaha sebaiknya. Kalau kita tengok dia bukanlah jadi satu kewajipan kita kena pergi untuk melakukan ibadah haji kan. Tapi perlu membuat simpanan untuk melakukan ibadah haji. Okey. Lepas tu okey, kita terus masuk pada tajuk yang seterusnya. Okay. Untuk pengajaran Al-Ibar wal Izzat yang berkaitan dengan khutbah wada' ataupun isi khutbah wada' tu, nanti Ana sampaikan dekat kelas akan datang. Cuma Ana nak habiskan untuk hari ni tajuk berkaitan dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey, tak sampai. Okey.
Okey, kita masuk satu tajuk. Ni tajuk ataupun sirah yang penting jugalah. Itu berkaitan dengan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Syakwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walahiquhu bi rafiqul a'la. Rintihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana malaikat maut inilah menyabut ataupun menarik nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Rentetan daripada ni sebelum Rasulullah ni jatuh sakit, ada satu peristiwa yang berlaku, iaitu Rasulullah ni telah menghantar Usama ibn Zaid ke Balqa. Man i'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah al-Munawwarah hatta amara al-muslimun bitahiyya'u liwazwil Rum. Okey, bila mana Rasulullah ni kembali daripada Mekah ke Madinah, maksudnya lepas haji, jadi Rasulullah ni memerintahkan tentera Islam untuk bersiap siaga untuk memerangi Rom pada masa tu kan. Waqtar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li imrah hadzal ghazw Usama ibn Zaid. Okey, jadi Rasulullah ni memilih siapa sebagai ketuanya? Itu Rasulullah memilih Usama ibn Zaid. Wa kana radhiyallahu an syaban hadasan. Usama ni adalah orang muda, maksudnya tentera Islam yang muda lah. Umur dia lebih kurang dalam 20-an. Okey, kira dia muda lah. Rasulullah lantik sebagai ketua, panglima tentera. Okey, fa amarahu sallallahu alaihi wasallam an yasiru ila mawdu' maqtal abihi Zaid ibn al-Haritha. Okey, dia Rasulullah kata kepada Usama ni, pergilah kamu ke tempat terbunuhnya ayahmu, iaitu Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha ni telah dibunuh ataupun syahid lah dalam peperangan Mu'tah. Okey, wa ayyuti'u al-khail taqumu balqa wa darum min ardi Palestin. وذلك مع بدء شكوى صلى الله عليه وسلم من مرضه الذي توفي فيه. Dia telah memerintahkan Usama ni untuk pergi menunggang kudanya untuk pergi berlawan dengan tentera Rom. Dan lepas pada peristiwa tu Rasulullah tak menyertai pun peperangan ni. Lepas pada peristiwa tu baru Rasulullah start rasa sakit. Okey. Walakin al-munafiqina rahu yaquluna mustankirina amara ghulaman hadasan ala jillah al-muhajirin wal ansar. Tapi biasalah Rasulullah kan melantik, biasa Rasulullah lantik Khalid bin Al-Walid, maksudnya orang-orang yang dah biasa, yang dah pakar dalam bidang ketenteraan kan. Cuma untuk kali ni Rasulullah lantik siapa? Rasulullah lantik Usama, orang yang muda, maksudnya masih muda lagi lah dalam pengalaman dalam peperangan. Jadi biasalah mulut-mulut munafikin ni dia akan cari perkara-perkara yang ingin dibangkitkan berkaitan dengan umat Islam kan. Jadi dia kata mereka ni menyebarkan apa? Kenapa Rasulullah pilih Usama? Dia lah muda lagi, kalau kalah macam mana? Macam tu disebarkan. Maksudnya ramai yang tak setuju Usama ni menjadi ketua ataupun tentera panglima lah untuk dihantar ke Rom. Jadi bila mana Rasulullah dengar perkara ni tersebar dan sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Rasulullah keluar dan bagi khutbah. Rasulullah kata, in tata'anu fi imaratil Usama bin Zaid faqad ta'antum fi imarati abihi min qabli. Rasulullah kata, siapa yang tak puas hati dengan pelantikan Usama sebagai ketua, maksudnya dia ni tak puas hati dengan pelantikan Zaid, maksudnya ayah Usama sebelum ni. Wa imallahu in kana la khaliqan biha. Demi Allah yang Rasulullah kata, sesungguhnya dia, iaitu Usama ni telah diciptakan, dia dan ahli keluarganya lah, maksudnya dengan ayahnya telah diciptakan untuk menjadi ketua. Wa imallahu in kana la ahabban nas ilayya. Dan Rasulullah kata, demi Allah sesungguhnya manusia yang paling aku sayang ataupun paling aku kasihi adalah Zaid. Wa imallahu inna hazalaha la khaliq yuridu Usama. Begitu jugalah kepada Usama, dia antara orang yang paling aku kasihi selepas ayahnya kan, Zaid. Dan Rasulullah kata telah diwasiatkan kepada keluarga mereka untuk mereka ni menjadi ketua. Jadi Rasulullah ni membalas baliklah, maksudnya menerangkan kembali kepada umat Islam berkaitan dengan perkara desas-desus yang disebarkan oleh orang-orang munafikin. Jadi umat Islam bila dah Rasulullah cakap macam tu, mereka reda ataupun bersetujulah dengan pelantikan Usama ni sebagai ketua panglima. Jadi selepas tu mereka bersiap siaga lah, fatajah hazan nas, bersiap siaga umat Islam pada ketika itu.
Dan Usamah ni keluar bersama dengan tenteranya dari kalangan orang Muhajirin dan juga Ansar. Dan Usamah ni keluar bersama tenteranya ke pinggir Madinah, zahir Madinah, sehingga sampai ke Jaraf, makanu ala farasikh min Madinah, tempat yang dekat dengan Madinah. Cuma tak berlaku, time ni tak berlaku peperangan, dan akhirnya mereka balik semula. Okay. Dan kita akan masuklah kepada tajuk syakwa Rasulullah SAW, rintihan tangisan ataupun aduan Rasulullah lah. Time ni Rasulullah dah start rasa sakit. Dalam surah Az-Zumar ayat 30 Allah menyebutkan kan, innaka mayyitun wa innahu mayyitun, sesungguhnya engkau ini wahai Muhammad akan mati, begitu juga orang-orang, begitu juga mereka, maksudnya orang lain, maksudnya kita semua ni akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup tu pasti akan merasai kematian. Begitu juga dengan Rasulullah merupakan manusia yang akan meninggalkan dunia ni. Jadi lepas peristiwa Rasulullah mengutus Usamah ni, Rasulullah dah start tenat ataupun sakit lah. Wa kana ibtidak syakwahu ma rawahu Ibnu Ishaq, apa diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq daripada Ibnu Sa'id an Abi Muwaihibah. Abi Muwaihibah ni siapa? Maula ataupun khadim, orang pembantu Rasulullah lah, khadim. Qala, Abi Muwaihibah ni kata apa? Ba'athani Rasulullah min jawf al-layl. Pada satu malam yang dah tengah malam dah, jawf ni dah tengah malam sangat dah, Rasulullah ni panggil aku kan, untuk menemani baginda. Rasulullah kata kepada Aba Muwaihibah ni, ya Aba Muwaihibah, qad umirtu an astaghfiru li ahli hadzal baqi'. Rasulullah kata, wahai Abu Muwaihibah, aku ni telah diperintahkan oleh Allah kan untuk beristighfar ataupun memberi ampun, meminta keampunan ataupun mendoakanlah ahli-ahli Baqi', orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang telah mati kan. Fantalaqa ma'i, jadi Rasulullah ni ajak pembantu baginda bersama-samalah pergi ke Al-Baqi' tu kan, tempat perkuburan. Fantalaqtu ma'ahu, jadi aku bersama dengan Rasulullah. Bila mana sampai, falamma waqafna alaihim, bila mana kami sampai di situ, qala assalamu alaikum ya ahlul maqabir. Rasulullah kata, salam sejahtera kepada wahai ahli kubur. La yahna lakum ma asbahtum fihi mimma asbaha an-nas fihi. Wahai salam sejahtera wahai ahli kuburan. Tahniah diucapkan ke atas kalian, maksudnya tahniah diucapkan ke atas kalian kerana kalian adalah lebih baik keadaan kalian daripada orang yang di luar, maksudnya orang di dunia kan. Akbaltu al-futun mislu qat'ul lail al-mazlum yattabi' akhiruha awwaluha. Telah tibanya satu bencana seperti malam yang gelap gelita, daripada, maksudnya bencana tu berlaku daripada akhir ke awal balik, maksudnya berpusing kan. Dan akhir nanti akan berlaku bencana yang sangat besar, itu mungkin hari kiamat nantilah akan berlaku. Al-akhirah syarrun minal ula, yang akhir itu adalah lagi buruk daripada yang pertama. Summa akbala alayya faqala, kemudian Rasulullah datang kepadaku dan tanya kepadaku lah, kepada Abi Muwaihibah ni. So tanya apa? Dia tanya, inni qad a'taita mafatih. Jika aku memberi engkau wahai Aba Muwaihibah kunci khazinah dunia, dan juga satu lagi memberi al-khuldu fiha ataupun syurga kan, fa khuyir baina zalik, maka pilihlah antara keduanya, wa baina liqa'u rabbi wal jannah. Yang pertama Rasulullah kata, kalaulah aku beri engkau kunci khazanah dunia dan apa yang ada di dalamnya, dengan yang satu lagi aku beri engkau satu pilihan lagi untuk liqa', berjumpa dengan Tuhanmu dan mendapatkan syurga, yang mana engkau akan pilihan? Fakultu, jadi aku kata, bi abi anta wa ummi fakhus mafatihu khazainu dunya wa tukhallidu fiha. Abu Muwaihibah kata apa? Aku akan ambil kunci khazanah dunia ni, kemudian baru aku akan ambil jannah ataupun syurga tersebut kan. Jadi Rasulullah balas balik, qala la wallahi ya Aba Muwaihibah, tidak wahai Aba Muwaihibah, qad ikhtartu liqa'u rabbi, kalau aku akan pilih untuk berjumpa dengan Tuhanku dan juga masuk ke dalam syurga kan. Summa astaghfiru li ahli al-baqi', kemudian Rasulullah
mendoakan ahli Baqi' supaya diampunkan dosanya. Summa insarafa fa tada Rasulullah waja'aha allazi qubida fihi. Jadi lepas balik daripada Al-Baqi' ni, Rasulullah dah start sakit yang tenat lah. Okay. Wa kana awal waja'aha sallallahu alaihi wasallam suda'an syadidan. Okay, peringkat pertama Rasulullah sakit macam mana? Rasulullah sakit kepala yang sangat sakit. Okay. Sehingga kan Aisyah meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam lima raja'a min al-Baqi', bila mana Rasulullah kembali balik daripada Baqi' tadi, istaqbaltuhu wa hiya taqul wa ra'sahu faqala laha bal ana wallahi ya Aisyah wa ra'sah. Macam tu. Rasulullah ni mengadu sakit dekat Sayyidatina Aisyah, dekat mengadu sakit yang cakap sakit kepala sangat kan. Summa thaqala alaihi alwaja' fakana hummiya shadidah. Bila mana dia sakit kepala sangat, sampai kan satu masa tu Rasulullah mengalami demam yang sangat teruk, demam panas lah yang sangat teruk kan. Wa kana bada'a zalika fi awakhir Safar. Benda ni berlaku akhir bulan Safar tahun yang ke-11 Hijrah. Dan pada masa tu Aisyah ni buat apa? Wa kanat Aisyah tarqihi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni membelai, maksudnya membelai suaminya lah, Rasulullah SAW, dan baca Al-Ma'uzat kepada Rasulullah untuk melindungi Rasulullah SAW. Okay. Ruwiya al-Bukhari wa Muslim an Urwah an Aisyah akhbaratuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka nafasa ala nafsihi bil ma'uzat wa masaha anhu bi yadihi. Okay. Telah diriwayatkan, Aisyah meriwayatkan kan, bahawa Rasulullah ni bila mana sakit, bila mengadu sakit, Rasulullah ni akan ambil tangan Rasulullah, nafasa itu meniup tangan tu dan menyebut ma'uzat, itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan kemudian sapu ke tempat yang sakit. Okey, falamma ishtaka waja'ahu allazi tufiya fihi tafaqat anfasa ala nafsi bil ma'uzat. Okey, kemudian wa sya'aratu nisa'ahu sallallahu alaihi wasallam bi rughbatihi fi an yamarruda fi baiti Aisyah. Jadi Rasulullah ni kan ada ummahatul mukminin, maksudnya isteri kan, ada ramai isteri. Jadi Rasulullah ni tak larat, bila dia sakit Rasulullah ni tak larat untuk berpindah, maksudnya pergi ke rumah-rumah isterinya kan, maksudnya bertukar-tukar kan. Dia Rasulullah minta izin kepada isteri-isteri baginda. Rasulullah kata, bolehkah aku duduk di satu rumah je, sementara nak tunggu sihat ni Rasulullah nak duduk dekat dalam satu rumah je, duduk dekat rumah tu kan. Jadi isteri-isteri baginda ni pun memberi izin lah Rasulullah untuk duduk kat satu rumah, dan pilihlah rumah mana yang Rasulullah nak duduk. Nanti mereka isteri-isteri baginda ni akan datang kepada Rasulullah untuk melawat dan sebagainya. Jadi bila mana dia beri pilihan, Rasulullah memilih untuk duduk di rumah Aisyah, sebab rumah Aisyah tu paling dekat dalam masjid kan, so macam dekat lagi sikit, dan jadi dekat sikit. Dan Aisyah ni antara isteri yang Rasulullah sayang lah, dan paling lama jugalah kan. Okay, kemudian Rasulullah ni daripada rumah isteri yang lain, jadi Rasulullah ni dipapah lah untuk duduk di rumah Aisyah. Dipapah oleh siapa? Al-Fadl ibnu Al-Abbas dan juga Ali ibnu Abi Talib. Jadi Rasulullah pun duduk di rumah Aisyah. Sepanjang Rasulullah sakit, Rasulullah duduk di rumah Aisyah je. Nanti sahabat-sahabat akan melawat dekat rumah Aisyah. Begitu juga isteri ataupun ummahatul mukminin yang lain. Okay. Dan bila mana sahabat-sahabat lain tahu berkaitan dengan sakitnya Rasulullah kan, Rasulullah dah sakit, mereka ni jadi risau dan sedih lah, sedih dengan keadaan Rasulullah kan. Dan mereka takutlah sebenarnya Rasulullah ni wafat. Okey, dan ada satu peristiwa, kita tengok perenggan akhir sekali tu, muka surat 353 kan. Okey, Rasulullah cakap time tu dekat dalam masjid dan bersama dengan para sahabat lain kan. Rasulullah bercakap dengan, maksudnya berbual dengan sahabat kan. Rasulullah kata, abdun khairahu Allahu baina ayyutihi zaharatud dunya wa baina ma indahu. Ada seorang hamba ni Allah bagi pilihan kepada dia kan. Allah bagi pilihan, sama ada dia nak pilih kesenangan dunia ataupun sebaliknya, maksudnya kesenangan akhirat.
fakhtaru ma indahu. Dan Rasulullah kata aku hamba tersebut memilih untuk akhirat. Jadi Sayyidina Abu Bakar ketika itu nangis. Dan sahabat lain tak faham kenapa Sayyidina Abu Bakar nangis kan. Sebab Sayyidina Abu Bakar tahu sebenarnya perkara yang dimasukkan tu adalah maksudnya untuk diri Rasulullah SAW sendiri. Okey. Kemudian bila Rasulullah nampak Sayyidina Abu Bakar nangis, Rasulullah kata kepada Sayyidina Abu Bakar, ala rasulika ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, berhentilah menangis kan. Rasulullah sambung, ayuhan nas, Rasulullah cakap dekat sahabat-sahabatnya yang lain, inna ammanan nas alayya fi malihi wa sahbatihi Abu Bakar, walau kunta muttakhizan khalilan latakhastu Abu Bakrin khalilan. Sesungguhnya orang yang paling aku rasa aman duduk bersamanya, dan orang yang paling pemurah ataupun selalu bagi hartanya adalah Abu Bakar. Dan jika diberi pilihan oleh Allah SWT untuk memilih seorang khalil ataupun seorang sahabat karib, maka Abu Bakar lah orangnya. Dan Rasulullah kata, walakin ukhwatul Islam, aku mencintai ini dengan ukhwah ataupun persaudaraan sesama Islam. Macam tu. Nak katanya persahabatan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar ni sangatlah rapat kan, sangat rapat. Sehingga Rasulullah menyebutkan kalau lah diminta untuk memilih khalil, maka Rasulullah kata orang itu adalah Abu Bakar. Okey, dan Rasulullah sambung lagi. Rasulullah kata, aku melihat di hadapanku wallahi la anzur ila hudi al-an. Aku lihat di hadapanku sekarang ni ada telaga Al-Kausar, ada telaga, itu telaga Al-Kausar. Wa inni u'titu mafatihu khazainul ard wa inni wallahi ma akhafu an tushriku min ba'di walakinni akhsha 'alaikum ad-dunya an tanafasu fiha. Jadi aku nampak di depan mataku telaga, itu telaga Al-Kausar. Maksudnya nak dekatlah kematian Rasulullah kan. Dan Rasulullah kata, aku takut kalian ni akan mensyirikkan aku selepas ini. Dan yang paling lagi aku takut ada kalian ni umat Islam ni mengejar sangat keduniaan. Sebab tu Rasulullah banyak pesan, maksudnya Rasulullah banyak kiaskan, kalau lah diberi pilihan antara kesenangan dunia dengan akhirat, yang mana satu yang akan dipilih kan? Rasulullah kata sebaiknya pilihlah akhirat kan, akhirat yang kekal abadi. Tapi biasa manusia akan sebaliknya lah, akan milih dunia dulu baru nak ambil akhirat. Okey, wa'ada Rasulullah SAW ila baitihi. Kemudian Rasulullah kembali ke rumah baginda, dan time tu baginda makin sakit lah, baginda makin sakit. Okey, rawat Aisyah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, perenggan yang bawah ni berkaitan dengan Rasulullah ni memilih Saidina Abu Bakar sebagai imam. Okay, bila mana Rasulullah ni terlalu sakit sangat, Rasulullah ni tak mampu untuk berdiri untuk solat. Jadi ada satu masa ni Rasulullah kata kepada Sayyidina Abu Bakar, pergilah kamu untuk menjadi imam kan, maksudnya jadi imam. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni memang tak akanlah menawarkan diri dia untuk jadi imam. Sebab dia tahu kalau ada Rasulullah, dia tak nak lah untuk jadi imam kan. Jadi Rasulullah ni tak adalah paksa Sayyidina Abu Bakar. Jadi Rasulullah duduk dekat atas kerusi untuk solat. Dan Sayyidina Abu Bakar berdiri sebelah Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni mengikut solat Rasulullah, tapi umat Islam yang lain mengikut solat Sayyidina Abu Bakar. Sebab time tu Rasulullah akad takbir secara maksudnya tak kuat sangat. Jadi yang akad takbir Sayyidina Abu Bakar ni yang ikut, maksudnya jadi makmum Rasulullah, tapi umat Islam yang lain belakang tu jadi makmum kepada Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita tengok dekat perenggan yang muka surat 354 tu, dekat perenggan yang terakhir, fakana Abu Bakrin allazi yusalli bin nas ba'da zalik wa kharaja an-nabi khilal zalika marra wa qad sya'ara bi khiffah fa ata fa wajada Abu Bakar wa huwa qa'im yusalli bin nas fastakhir Abu Bakar fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama anta fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janbi Abi Bakrin fakana Abu Bakrin yusalli bi salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalis wa kana an-nas yusalluna bi salati Abu Bakrin. Okey, kat sini kata Abu Bakar ni nak menjadi imam kepada ni lah umat Islam pada ketika itu, kepada jemaah pada ketika itulah. Wa kharaja, kemudian dia nampak Nabi keluar wa qad sya'ara bi khiffah fa ata fa wajada Abu Bakar wa huwa qa'im yusalli bin nas fastakhara Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ni bila nampak Rasulullah, dia mensyaratkan Rasulullah ni untuk jadi imam. Jadi Rasulullah terus duduk dekat sebelah Sayyidina Abu Bakar, tapi Rasulullah hanya menjadi imam kepada Sayyidina Abu Bakar sajalah.
dan orang lain ataupun makmum lain ikut imam ataupun ikut imamnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Okey, kemudian kita terus masuk kepada kepada saat sakaratul maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke surat 355. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sakaratul maut. Okey, kita tengok sikit dari surah Az-Zumar. Tadi anda dah baca sikit surah Az-Zumar ayat 30 ni berkaitan dengan kematian. Innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Sesungguhnya engkau ini wahai Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Okey. Jadi banyak lagi lah ayat-ayat berkaitan dengan kematian kan. Semua manusia ni akan mati, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Okey. Faqad dakhala fajrun yaumu isnin. Okey. Bila dah masuk waktu fajar hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Ini adalah hari tarikh wafat Rasulullah. Bainama an-nas fil masjid yusalluna khalfun Abu Bakar. Okey, pada masa ni solat subuh. Semua orang masa ni kumpulah untuk solat subuh kan. Dan mereka duduk di belakang Abu Bakar. Iza bisitrin al-madrub ala hijratin Aisyah qad kashafa. Okey. Kan rumah Aisyah kan sebelah dekat dalam masjid, dekat je dengan tempat solat kan. Jadi Rasulullah kan duduk dekat rumah Aisyah. Rasulullah ni dia Rasulullah bangun kejap dan buka tirai. Buka tirai rumah Aisyah ni. Kemudian baraza ni Rasulullah memunculkan diri, maksudnya tunjukkan sikit diri, macam tu. Min waraihi fa nazara ilaihim wa hum fi sufufis salah thumma tabassam yadhhak. Jadi Rasulullah pandang seluruh jemaah yang nak solat subuh lah pada ketika itu. Rasulullah tersenyum tengok mereka dan Rasulullah macam ketawa sikitlah, senyum dan ketawa. Dan fanakasa, jadi Abu Bakar ni mengundurkan diri ke belakang, maksudnya okey Rasulullah nak jadi imam. Tapi jadi Abu Bakar ni mengundur. Faqad zanna anna Rasulullah yuridu an yakhruju ila solah. Dan mereka ni menyangka Rasulullah ni nak keluar untuk sama-sama solat lah, solat berjemaah kan. Wa hammal muslimun an yuftinu fi salatihim farahan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asyara ilaihim bi yadihi an atimmu salatikum. Jadi umat Islam pada ketika itu macam gembira sebab Rasulullah dah boleh bangun, dah tersenyum pada ketika itu. Dan mereka anggap Rasulullah nak solat lah sekali, sebab beberapa hari Rasulullah ni tak solat bersama dengan jemaah yang lain kan. Jadi mereka ni gembira. Tapi Rasulullah buat isyarat, sempurnakanlah solat kamu. Dan Rasulullah masuk balik dalam bilik. Maksudnya Rasulullah solat dekat dalam. Rasulullah cuma nak tengok sahabat-sahabat baginda sahaja. Okey. Wan sarafa an-nas min salatihim wa hum yahsabuna anna an-nabiy qad nashata. Jadi umat Islam pada ketika itu macam gembiralah Rasulullah ni dah sihat ni Rasulullah. Maksudnya Rasulullah akan jumpa dengan mereka balik kan. Walakin tabayyana annaha kanat nazarah wida' minhu sallallahu alaihi wasallam ila ashabi. Sebenarnya itu adalah tanda ucapan selamat tinggal Rasulullah kepada para sahabat sebelum Rasulullah tahu dah ajal baginda tu hampir. Jadi Rasulullah ni bila subuh tengok sikit para sahabat, maksudnya siapa sikit para sahabat, dan kemudian Rasulullah masuk. Kemudian Rasulullah masuk kan, faqad ada, Rasulullah masuk dan baring dekat hijr Aisyah, dekat atas katil Aisyah kan. Dan time tu sebenarnya Rasulullah dah nazak dah. Jadi Aisyah ni pangku Rasulullah di atas pangkuannya, kiranya letak kepala Rasulullah atas pangkuan Aisyah. Dan berlakulah kat situ ditulis waja'alat tataghshahun sakratul maut. Berlakulah satu peristiwa yang dahsyat, iaitu peristiwa sakaratul maut. Sakaratul maut ni perkara yang kalau cerita maksudnya perkara yang paling sakit dan pedih kan. Maksudnya walaupun Nabi Muhammad malaikat mungkin dia akan buat cara paling lembut sekali, tapi sebenarnya memang sangat sakit kan. Jadi sini nak kata dahsyatnya lah sakaratul maut tu. Okey, kita tengok macam mana maksudnya caranya. Qalat, dia Aisyah kata wa kana baina yadayhi, dekat maksudnya dekat tempat Rasulullah tu ada satu rakwah, teko ke jak ke, ada air dalam tu kan. Yadkhulu yadayhi fil ma'. Jadi bila mana sakit Rasulullah ni akan masukkan tangannya dalam air.
Lepas tu Rasulullah akan baca la ilaha illallah inna lil maut sakarat. Tiada Tuhan selain Allah, sungguhnya kematian itu adalah sakitlah. Wa kanat Fatimah radhiyallahu anha idza ra'at minhu dhalik qalat warkib abah. Tiba-tiba Fatimah masuk, anak Nabi Muhammad SAW masuk kan, anak kesayangan Nabi kan. Jadi Fatimah yang tanya, ayahanda ku sakit macam tu, sebab nampak keadaan Rasulullah yang sangat sakit pada ketika itu. Jadi Rasulullah kata kepada Sayyidina Fatimah kan, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Dia Rasulullah kata, nanti kau takkan nampak ada kesakitan kepada aku selepas ini kan. Macam tu. Ada satu sebelum berlakunya kisah Sakaratul Maut ni, bila Rasulullah ni sakit, dah start sakit, Fatimah ni adalah orang yang paling sedih. Semua orang kesedihan bila Rasulullah sakit, atau para sahabat pun. Dan masa tu Rasulullah berkumpul dengan isteri-isteri baginda yang lain. Dan Fatimah masuk, Rasulullah berbisik kepada Fatimah. Rasulullah kata, sampai masa tu diorang pelik. Mula-mula Fatimah nangis, lepas tu Fatimah suka. Jadi lepas kematian ataupun kewafatan Rasulullah, Aisyah tanya apa yang Rasulullah cakap. Jadi Rasulullah cakap pada ketika itu bahawasanya ayahandanya ataupun Rasulullah ni akan pergi, maksudnya akan meninggalkan dunia ni. Dan time tu Fatimah sedih. Dan kemudian Rasulullah cakap balik, jangan sedih sebab engkau wahai Fatimah akan menjadi ketua bidadari syurga, dan engkau adalah ahli keluargaku yang pertama yang akan ikut aku. Maksudnya 6 bulan lepas tu Fatimah wafat. Jadi dia kata kesedihan lah Sayyidina Fatimah. Tapi lepas 6 bulan pada tu Sayyidina Fatimah wafat kan. Okay. Kemudian tadi dah kalau berasa sakit sangat, Rasulullah masukkan tangan dalam air dan sebut la ilaha illallah inna lil maut sakarat. Kemudian qala Aisyah, jadi Aisyah sebut lagi, kata lagi, innallaha jama'a baina riqi wa riquhu 'inda mautihi. Sungguhnya Allah ni telah mengumpulkan riq ni ailiu aku dan juga Rasulullah. Kenapa dia cakap macam tu? Kat sini dia kata dakhala alayya, telah datang kepada mereka Abdul Rahman. Time tu Abdul Rahman datang dan bawa bersamanya siwak. Dan Rasulullah ni sangat suka siwak. Jadi Rasulullah pandang Abdul Rahman tu lah, dia tengok siwak tu. Jadi Aisyah tanya kepada Rasulullah, nak aku ambil ke? Jadi Rasulullah pun anggukkan kepala je, kata na'aman. Fatanawaltuhu fashtadda alaihi. Jadi Aisyah ni minta dengan Abdul Rahman untuk ambil siwak tersebut, dan Abdul Rahman bagi. Dan Aisyah tanya lagi kepada Rasulullah, alayyannahu lak, kan aku lembutkan kalau siwak kan dia keras, jadi kita kena lembutkan dulu, guna gigi lah kan. Jadi Aisyah ni ambil dan lembutkannya. Sebab tu Aisyah kata bila nak wafat Rasulullah ni, Aisyah dengan Rasulullah ni bertemu, sebab Aisyah ni melembutkan siwak dan bagi kepada Rasulullah SAW. Fa'amarahu wa baina yadihi raqwa. Dan macam biasalah dekat sebelah Rasulullah tu ada teko ataupun ada bekas air kan. Rasulullah sebut la ilaha illallah inna lil maut sakarat, dan akan celup tangan dan letak dekat muka. Summa nasaba yadihi faja'ala yaqulu fi rafiqil a'la. Rasulullah sebut fi rafiqil a'la hatta qabada wa malat yadahu. Okey, dan begitulah cara kewafatan Rasulullah SAW. Dan akhirnya Rasulullah wafat. Cumanya selepas kewafatan Rasulullah ni banyaklah, maksudnya ada je sahabat yang macam tak boleh terima kewafatan Rasulullah SAW kan. Dan ada, kalau Sayyidina Umar dia masuk jumpa dengan maksudnya masuk ke dalam bilik Aisyah tu, tengok Rasulullah, dia cakap, Sayyidina Umar kata, oh ya Allah, ya Allah, tenangnya Rasulullah, sebab mereka anggap Rasulullah ni pitam je masa tu, maksudnya pensan, bukannya wafat kan. Sebab dia kata tenangnya wajah Rasulullah pada ketika itu. Tapi ada je lah para sahabat yang bila masuk, maksudnya cek nadi Rasulullah, tengok pernafasan Rasulullah, memang tahulah yang Rasulullah ni wafat. Dan Sayyidina Abu Bakar kat sini, Sayyidina Abu Bakar ni dapat tahu berita kewafatan Rasulullah ni masa tu Sayyidina Abu Bakar kat tempat lain. Jadi Sayyidina Abu Bakar tunggang kuda lah untuk ke rumah Aisyah kan. Tunggang kuda, dan sambil tunggang tu memang Sayyidina Abu Bakar terfikir-fikir lah, Rasulullah dah wafat macam tu lah. Bila dah sampai dekat masjid, Sayyidina Abu Bakar ni terus menuju ke rumah Aisyah, tengok Rasulullah SAW.
dan mentayamumkan Rasulullah SAW dan tutup Rasulullah ni dengan selimut. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar ni biasalah menangis kan. Kita tak salah kalau orang yang wafat ataupun meninggal ni kita nak tangisi, cuma tak boleh ratapi sampai kita maksudnya menyakitilah jenazah tersebut. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni sedihlah dengan kematian Rasulullah. Dan Sayyidina Abu Bakar ni kata juga, qala bi abi anta wa ummi la yajma'ullahu 'alaika mautatain ammal mautata allati katabta 'alaika faqad mattaha. Sungguhnya Allah ni maksudnya meletakkan kematian kamu ni adalah satu sekali juga engkau akan rasa sakit wahai Rasulullah. Macam itulah kiranya Sayyidina Abu Bakar ni macam bercakap dengan jenazah Rasulullah. Okey. Summa kharaja radhiyallahu anhu wa Umar yukallimu an-nas. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ni keluar. Sebab time tu dah kecoh-kecoh lah dekat luar kan, dekat luar. Umar ni cakap dekat seluruh umat Islam bagi gitu, kata jangan kata Rasulullah ni mati ataupun Rasulullah ni wafat. Umar kata apa lagi, walakinahu zahaba ila rabbih, tapi Rasulullah ni pergi kepada Tuhannya, seperti mana Nabi Musa ibnu Imran, wa annahu sallallahu alaihi wasallam la yamut, sungguhnya Rasulullah ni tak mati, tak wafat, sehingga kan dapat dihancurkan orang-orang munafikin. Macam tu. Jadi Abu Bakar ni kata, wahai Umar, diam, maksudnya senyaplah kan. Tapi Sayyidina Umar ni tak dengar lah cakap Abu Bakar. Abu Bakar ni okey, dia macam tak kisahkan, biar je Sayyidina Umar tu, Abu Bakar terus ke depan, maksudnya ke depan untuk bagi tahu dekat semua manusia kan. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Amma ba'du ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, wahai umat Islam sekalian, man kana minkum ya'budu Muhammadan, siapa antara kita ni yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, sungguhnya Nabi Muhammad tu telah wafat. Wa man kana minkum ya'budullah fa innallaha hayya la yamut, siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak pernah mati kan. Dia turun dan Sayyidina Abu Bakar ni baca surah Ali Imran ayat 144. Bahawa Nabi Muhammad ni tidaklah dia hanya seorang Nabi yang diutuskan seperti mana Nabi-Nabi yang terdahulu, yang mana akan mengalami maksudnya akan wafat lah. Jadi bila dengar kata-kata Sayyidina Abu Bakar, umat Islam pada ketika itu macam sedih dan start nangis. Dan Sayyidina Umar pula bila dah dengar kata-kata Sayyidina Abu Bakar tu, terus dia macam Sayyidina Umar ni menerima hakikat, dan terus time tu dia hampir pingsan ataupun online lah, macam oh Rasulullah dah wafat, macam tu. Okey, lepas tu dekat perenggan terakhir tu, qad ajma'a arwat wa ahlul ilmu annahu sallallahu alaihi wasallam tufiya an 63 telah disepakatilah ahli ilmu kata Rasulullah ni meninggal atau wafat pada umur baginda 63 tahun. Qada 40 minha qabla al-bu'tsah, 40 tahun sebelum baginda ni diangkat sebagai nabi. Wa 13 aman yad'u ila Makkah, 13 tahun baginda di Mekah untuk berdakwah kepada Islam, dan 10 tahun di Madinah. Kiranya 23 tahun lah dakwah baginda SAW, dan total usia baginda jadinya 63 tahun. Okey. Wa kana wafatuhu fi awal al-hadi ashar, jadi Rasulullah ni wafat pada tahun awal tahun ke-11 Hijrah. Dan ada juga riwayat kata kat sini, Rasulullah ni tidak meninggalkan kepada umat Islam ni harta dinar ataupun dirham ataupun abdan, itu hamba kan, walau ammah illa bughlatihi, tapi Rasulullah tinggal sikit je lah, satu baju, selai baju, wa kana yarkibuha wasilahuha, tunggangannya dan juga tunggangan dan juga senjata, wa ardan ja'alaha li ibni sabil, dan semuanya tu dijadikan ataupun jadikan sedekahlah kepada ibni sabil. Jadi Rasulullah meninggalkan, mewasiatkan kepada manusia seluruhnya Al-Quran. Kalau kita tengok tadi dalam khutbah wada', Rasulullah sebut kepada umat Islam pada ketika itu kan, berpeganglah kepada dua perkara ni, nescaya kamu tidak akan pernah sesat, iaitu apa? Al-Quran dan juga As-Sunnah kan. Kata sebenarnya pentinglah wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita betul-betul berpegang teguh, maka kita tak akan pernah sesat pun. Orang yang sesat ataupun terseleweng ni sebab dia menyelewengkan ayat Allah SWT, ataupun kalau kita tengok, kalau ahli kitab ni jenis yang selektif ataupun memilih ayat Allah kan, pilih satu tinggalkan satu, itu salah lah. Kita kena pegang teguh kepada kedua-duanya sekali.
Okey. Okey, alhamdulillah. Bila? Okey, alhamdulillah dah sampailah tajuk yang kedua terakhir kan. Berkaitan dengan kewafatan Rasulullah SAW. Dan nanti insya-Allah minggu depan kan. Minggu depan kot. Kita akan masuk tajuk yang terakhir berkaitan dengan khatimah, iaitu antara sifat-sifat Rasulullah SAW dan fadilat kita menziarahi kubur dan juga masjid Rasulullah SAW, dan sedikit berkaitan dengan khulasah sejarah Khulafa' Ar-Rashidah. Dan itu insyaAllah minggu depan. Okey, itu sajalah kot untuk hari ini, untuk minggu ni. Jadi kalau ada kesalahan fakta ataupun sebagainya, nanti boleh bagi tahu anda sendiri ataupun peringkat penganjur. Jadi yang buruk itu datang daripada diri anda sendiri, yang baik itu datang daripada Allah SWT. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.